Menyusun tari ala tari, sembah diberi, cergas tangkas, alas sayang gerak dan geri. Menjunjung tinggi, amu tinggi, bening sejati, pusaka asli ala asli, ibu pertiwi. Mesti korang pernah dengar kan lagu tadi, lagu yang sekarang ni sangat popular dekat TikTok. Orang selalu ambil lagu ni dan diletakkan dekat dalam TikTok. Lagu tersebut bertajuk Tari Tualang Tiga yang dinyanyikan oleh Saloma di dalam filem Sumpah Orang Minyak. Jadi hari ini saya, Farah Idayu, akan menceritakan mengenai cerita Sumpah Orang Minyak. Selamat datang ke channel Sembang Wayang. Baik, untuk filem Sumpah Orang Minyak, saya mulakan dengan pengarahnya. Pengarahnya adalah P. Ramlee itu sendiri dan penulis dialog adalah S. Sudarmaji. Penulis cerita adalah Teuku Jaafar. Pelakon adalah P. Ramlee, iaitu melakukan watak sebagai si Bongkok ataupun Terunuk Impian dan juga Orang Minyak. Saleh Kamil memegang watak sebagai Buyung. Sri Dewi memegang watak sebagai Afida. Dain Idris sebagai Abang Selamat. Haji Mahadi memegang watak sebagai Penghulu Bunian. Marion Willis memegang watak sebagai Puteri Bunian. Sharif Dul memegang watak sebagai Syaitan. Ini adalah filem P. Ramlee yang memang saya paling suka sekali. And actually kan, saya macam sebelum ni, waktu saya kecil-kecil, saya selalu tengok filem P. Ramlee yang komedi dulu. Jadi saya ingatkan macam P. Ramlee ni pelawak. Tapi lepas tu saya dapat tahu bahawa P. Ramlee ni legenda. Banyak filem dia yang jadi pengajaran. Tapi saya pelik lah sebab filem yang kelakar macam Doremi lah, Laksamana apa. Saya rasa macam filem macam tu tak adalah ke arah berat sangat. Tak adalah ke arah macam memberi mesej kepada masyarakat. So saya pelik kenapa orang mengangkat P. Ramlee sebagai legenda. And untuk pengetahuan korang, sebenarnya P. Ramlee buat filem berat ni dulu tau daripada filem komedi. Filem komedi macam selepas dia buat filem berat ni lah. So saya macam, oh wow. Yelah, saya lahir tahun 90, jadi saya tak tahu tahun 90 tu TV memang banyak siarkan movie P. Ramlee yang semua yang komedi tu. Saya tak tengok filem-filem berat ni. Tak ada pun keluar filem-filem berat ni. So bila saya nak memahami kenapa orang memanggil P. Ramlee legenda, saya cubalah tengok filem-filem dia. And then baru saya tahu rupanya kronologi filem yang P. Ramlee buat adalah actually first semua filem berberat. Lepas tu bila dia, yang tu waktu dia buat kat Singapura kan, and then balik Malaysia, balik tanah Melayu, barulah P. Ramlee mulakan buat filem yang ringan-ringan sikit. Jadi saya faham sekarang kenapa orang panggil P. Ramlee sebagai legenda. Saya memang suka tengok cerita kisah-kisah dongeng. Macam bukan setakat kisah dongeng Melayu je, saya tengok macam kisah dongeng Orang Putih pun saya tengok juga. Saya suka. Kalau korang tengok cerita Beauty and the Beast, boleh kita bandingkan. Tapi Beauty and the Beast tu berbeza sebab Beast tu dia jadi haiwan, jadi binatang adalah disebabkan dia terkena sumpahan. Dalam cerita ni, Bongkok sememangnya semula jadi cacat macam tu. Dia ada satu ketulan dekat belakang badan dia dan muka dia pun memang macam muka yang orang tak nak tengok tau. Filem ni mengenai kampung Tualang Tiga. Cerita ni mengisahkan si Bongkok yang di mana dia selalu dikeji, dibuli dan dihalau oleh Buyung dengan kawan-kawan dia. So Bongkok ni dia mencari tempat selamat untuk dia duduk, iaitu dekat rumah Abang Selamat ni. Abang Selamat nama dia, untuk menyelamatkan Bongkok. Abang Selamat ni dia penjual kain batik. Kebanyakan kain batik yang Abang Selamat ni jual tak laku sebabnya dia punya corak lama-lama. Jadi Bongkok ni dia pandai melukis. So dia buatkan corak untuk Abang Selamat ni dan alhamdulillah dia punya kain batik tu laku. Dan si Bongkok ni dia selalu dibuli. Satu hari dia pergi kat satu kawasan ni dekat-dekat dengan sungai. Dekat sana dia dibuli oleh Buyung tapi diselamatkan oleh Afida. Dan mulai saat itu
si Bongkok suka kepada Afida. Si Bongkok kan dia pandai melukis tu, dia lukislah gambar Afida tu. Jadi Afida ni seorang yang pandai menyanyi, so dia jadi ketua kepada, tak ingat nama pasukan tu apa. First lagu dalam filem ni adalah Tari Tualang 3. Si Afida tu menyanyi, dan habis je lagu tu, Bongkok datang dan bawa lukisan tu. Dekat lukisan tu ada tulisan gadis cantik dan binatang. Jadi orang-orang dekat Tualang 3 ni menghalau Bongkok daripada kampung tersebut, dan Bongkok pergi ke satu kawasan ni, dan dekat kawasan tu orang bunian mengajak dia untuk tinggal kat situ. Dan kemudian penghulu bunian ni ada cakap ada apa-apa hajat tak dia nak buat kan. So dia kata dia nak jadi cantik. Waktu tu daripada Bongkok dia dah jadi turuna impian. Semasa dia nak bertukar menjadi turuna impian tu, actually dia ada syarat lah. So waktu dia menjadi turuna impian ni, dia dilayan dengan sangat baik dekat alam bunian tu. So dia kata dia nak kahwin dengan puteri bunian tu lah. Tapi malangnya orang bunian dengan manusia biasa tak boleh bersatu. Jadi apabila dia balik semula ke kampung Tualang 3, rupa-rupanya Afida ni dah bertunang dengan si Buyong. And then dia bagi lukisan tersebut kepada Afida, dan Afida tahu itu adalah si Bongkok yang sebelum ni. Tulisan gadis cantik dan teruna. Maknanya dia dah rasa dia bukan binatang. Sebelum ni dia Bongkok, dia rasa dia binatang. Tapi sekarang dia merasakan apabila dia dah cantik, dia adalah teruna. Lelaki idaman semua orang lah macam tu. Selepas dia menjadi cantik, orang memuji dan orang mengagungkan dan menyanjungi Bongkok sebagai seorang manusia lah macam tu, sebab dia sangat cantik. Jadi dia balas dendam kepada Buyong. Tetapi malangnya disebabkan dia membalas dendam terhadap Buyong, syarat tu dia tak dapat penuhi dan mengakibatkan dia bertukar menjadi orang minyak. Semasa menjadi orang minyak, dia perlu memenuhi syarat, iaitu menodai wanita dalam masa beberapa hari macam tu. Kalau dia tak dapat, dia tak boleh bertukar semula menjadi manusia. Jadi itu adalah sinopsis kepada cerita ni. Jadi saya pergi kepada sebab pertama kenapa saya suka filem Sumpah Orang Minyak. Okey, sebab pertama, dialog. Dialog dia memang sedap sangat-sangat. Sebenarnya saya ni tak berapa suka sangat tau tengok cerita hitam putih. Saya suka tengok filem yang ada colour. So cerita P.Ramlee actually, walaupun dah banyak kali saya tengok kan yang komedi-komedi itu pun sebab TV yang keluar kan. Tapi saya tak suka sangat tengok cerita hitam putih. Tapi cerita ni 5 minit pertama kalau korang tengok, korang akan terpaku dengan keindahan bahasa di dalam filem ni. Dialog dia, ya Allah, indahnya. Beralun dengan sangat lembut dia punya dialog. Saya rasa tak akan ada mana-mana penulis skrip yang mampu buat dialog macam ni lagi. Even masa zaman P.Ramlee dulu kan, saya rasa Sumpah Orang Minyak ni yang ada dialog sesedap ini. Filem lain saya tak tahu. Tapi setahu saya rasa tak ada. Ini adalah dialog yang paling sedap sekali weh. Paling sedap sekali. So kita tengok apa contoh-contoh dialog dia. First dialog dia, waktu Buyong datang dekat rumah Abang Selamat, dia kata, budimu tinggi ku jemput. Maksudnya terima kasih. Sedap weh, sedap sangat. Lepas tu yang Bongkok dia kata dia nak lari daripada kampung tu, dia nak pindah daripada kampung tu. So dia kata, apabila besok fajar menyingsing, aku pergi jauh dari masyarakat cantik. So itu pun sedap. Saya suka. Lepas tu Abang Selamat pula cakap, mengapa gila sebelum ditakdirkan? Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi, namun si penghina tetap menghina. Okey, lepas tu waktu Bongkok dia pergi mana entah, Buyong dengan kawan-kawan dia duk tangkap lah si Bongkok tu. Lepas tu diikat kaki Bongkok tu, diorang bully dia. Lepas tu si Afida datang tolong Bongkok. Tergamak hati kau menyiksa si Bongkok. Apakah gerangan dosanya? Bersangkut apa kau dengan manusia binatang ini? Kekasihmu kah? Kalaulah kekasihku, di mana sakitmu? Afida! Ini aku paling suka dialog ini, macam sedap. Lepas tu ada waktu Turuna Impian ni, dia perlu berpisah dengan
Puteri Bunian. Jadi waktu tu diorang sedih kan. Ya, jikalau sudah duniaku dan duniamu bercantum satu. Lepas tu, ni. Waktu, yang ni waktu yang memang, yang dekat pentas tu kan, yang ramai orang tu, turna impian tu, dia mengamuk semua. Waktu tu dia kata, Jujurkah dikau hidup sebagai manusia? Dikau semuanya pengecut. Dikau hanya berani kepada manusia yang lemah. Membawa Afidah keluar dari kampung Tualang 3. Aku rela Seribu Harapan. Langkah mayatku dulu, Bongkok. Jis, tak gentar kuruh di langit. Yes. Dan ini adalah ayat terakhir yang dicakap oleh penghulu bunian. Akhir sekali. So daripada ayat dia yang terakhir ni kita tahulah pengajaran dia apa juga. Tapi aku bagi tahu ayat dia dulu, iaitu Kikiskanlah duka di hati. Orang minyak tertangkap sudah. Aku ingin meninggal pesan. Wahai penduduk Tualang 3, jika menghina sesama makhluk, hilang ria timbul bencana. So itu adalah ayat-ayat yang aku suka. Dan juga dalam masa sama, dialog terakhir tu kita dapat tahu bahawa pengajaran dia adalah kita jangan sesekali menghina orang. Sebab kalau kita menghina orang, akan jadi banyak bencana. So aku terus pergi kepada pengajaran dah alang-alang tu. Aku kaitkanlah dengan zaman-zaman milenial sekarang, okay? Filem ni bagi aku sangat relevan. Daripada dulu sampai sekarang masih relevan lagi. Kalau daripada dialog ni, jangan kita sesekali membuli manusia, mengeji manusia yang lain. Sebabnya kita takut orang yang kita mengeji tu, ataupun orang yang kita membuli tu, dia akan membuli orang lain yang innocent. Kalau tengok dalam filem ni, yang Piramli, waktu dia jadi si bongkok, kan ramai orang buli dia. Lepas tu jadi teruna impian, ramai pula orang yang memuji dia. Dan selepas tu, dia jadi orang minyak. Okay? So nampak tak cycle dia? Daripada dia dihina, dia dibuli dan sebagainya. Lepas tu, dia jadi orang yang diangkat, orang yang dihargai, orang yang disanjungi. So dia sakit hati. So dia nak balas dendam. Tu yang jadi orang minyak tu. So kan nampak tak cycle dia? Cycle ni perlu dihentikan. Dihentikan dengan apa? Dengan orang yang menghina tu. Janganlah menghina. Hentikanlah menghina orang. Okay? Kita kalaulah orang tu ada kelainan sikit tau. Dia lain sikit sahaja. Contohlah budak-budak. Yang lain semua lah cantik je tone colour dia. Tiba-tiba yang seorang ni tone colour dia gelap sikit. Mulalah nak membuli. Mulalah nak mengata orang tu. Lepas tu dia cakap lah orang tu hitam lah. Orang tu orang tu gelap lah. Apalah kuali lah. Tak baik weh. Kenapa nak cakap macam tu kan? Kan itu semua ciptaan Tuhan. Jadi jangan cakap, mak kau hitam lah, bapak kau hitam ke? Ni tak ada kaitan dengan mak bapak ni. Tiba-tiba masuk pasal mak bapak pula. Membuli. Itu satu. Lagi satu, kadang orang yang membuli, orang yang dibuli ni boleh jadi pembuli juga pada masa hadapan. Sebabnya dia nak balas dendam. Dia rasa sakit sangat bila orang membuli dia pada satu masa dulu. Untuk membalas rasa, untuk memuaskan rasa dia balik, dia buli orang lain. Kalau dia tak dapat buli orang lain, dia buli adik-adik dia. Macam tu lah. Benda ni dia cycle tau. Dia tak boleh berhenti. Lepas tu zaman sekarang, dekat social media, keyboard warrior. Kenapa? Kenapa nak jadi keyboard warrior? Kenapa nak menyakitkan hati orang lain yang asing, sangat asing daripada kita? Contohlah, orang tu tak pakai tudung. Weh, pakai tudung dosa. Haram. Masuk neraka lah, apalah. Terus nak menghakimi orang tu. Doa lah yang baik-baik. Kalau kita tak boleh doa, kalau kita tak boleh membawa sesuatu kepada kebaikan, kita diam lah. Lagi satu, aku tengok keyboard warrior ni ialah macam dalam dua muka tau. Sebabnya, bila depan-depan, tak ada cakap apa pun. Senyap je. Tapi bila belakang, bukan main. Pak. Diorang tulis pasal orang ni tak cantik lah. Orang ni gemuk lah. Orang ni bla 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 lah kan. So, apa faedahnya?
apa faedahnya? Suka menyakitkan hati orang. So kita hentikanlah, okay? Kita hentikan budaya-budaya menyakitkan hati orang ni, sebab tak ada faedah. Okay? Okay, itu pengajaran pertama yang aku nampak. Pengajaran kedua yang aku nampak dalam filem ini adalah pretty privilege. Okay, pretty privilege ni dia macam orang yang cantik, selalunya dia akan dapat apa-apa sahaja yang diorang nak. Diorang akan dapat, okay, tak. Maksud aku dia macam, dia bukan akan dapat apa sahaja diorang nak, tapi diorang akan dilebihkan sedikit daripada orang yang muka average ni. Apatah lagi dengan muka orang yang macam tak ada rupa sangat. Tak payah cerita jauh lah, kita tengok pelakon. Pelakon kalau cantik, diorang akan terus dapat jadi watak hero ataupun heroin. Ataupun jadi model, ataupun jadi duta. Selalu macam tu lah. Tapi untuk watak yang average, muka average macam kita-kita ni lah kan, muka average ni, selalunya orang tak pandang sangat. Kalau lah dapat jadi pelakon sekalipun, akan dapat jadi watak sampingan. Jarang lah dapat watak yang penting sangat pun. Itu dalam dunia artis. Cuba kalau dalam dunia yang sebenar. Itu yang kadang-kadang ramai cakap try hard nak pick up orang ni, tapi sebab dia tak cantik, tak dipilih. Kalau perempuan tu cantik, dia tak payah try hard sangat. Ramai je lelaki yang suka kat dia. Lepas tu kalau lelaki kaya, badan tough ke apa, diorang tak payah try hard sangat. Ada je perempuan yang suka kat diorang. So macam tu lah maksud aku pretty privilege. Okay. And then kenapa aku cakap pengajaran dia adalah pretty privilege, sebab dalam filem ni, masa P. Ramlee jadi yang si bongkok tu, semua orang bully dia weh. Tapi semasa dia jadi teruna impian tu, datang-datang je dekat kawasan tu dengan pakaian macam anak raja dan sebagainya. Orang dah menyembah dia, orang dah mengagungkan dia. Tu yang dia naik angin tu. Dulu waktu aku jadi bongkok, dulu waktu aku tak ada apa-apa, dulu waktu muka aku pecah, dulu waktu aku ada yang hunch tu, korang tak pandang. So sekarang bila aku berpakaian indah macam ni, bertanjak, bersampin, berbaju satin dan sebagainya, macam anak raja kan, barulah korang nak pandang. So macam tu lah pretty privilege. Okay, tu pengajaran kedua lah yang aku nampak dalam cerita ni. Okay, lepas tu pengajaran ketiga aku nampak dalam cerita ni adalah human desire. Human desire ni macam kemahuan manusia lah. Si bongkok, tak kira lah kalau macam kita kata lah, okay, kau kena bersyukur dengan diri kau sendiri. Tapi kalau kau dibully macam si bongkok, tak ke kau teringin nak jadi seseorang yang sangat cantik ataupun handsome? So kemahuan dia adalah pada waktu tu untuk menjadi seseorang yang cantik. So sebab tu bila dia masuk kat dalam bunian, bila dia tengok je boleh jadi cantik, dia nak jadi cantik. So itu kemahuan dia. Dan dalam masa sama, apabila orang selalu cakap, orang yang bully kita sebelum ni kan, maafkanlah dia. Kau fikir senang ke nak maafkan orang yang pernah membuli kau? Kau fikir senang ke nak memaafkan orang yang pernah menyakitkan hati kau? Tak senang. So kemahuan dia, dulu dah lah sampai kena ikat kaki. Aku cakap pasal cerita bongkok, aku cakap pasal cerita ni lah. Si bongkok tu sampai kena ikat kaki, sampai kena baling dengan batu, sampai kena ejek satu kampung weh. Kemahuan dia of course nak balas dendam. Tu yang tiba-tiba, tapi terpaksa dia lepaskan, dia lempiaskan dia punya kemahuan membalas dendam tu pada orang yang innocent, pada orang yang tak bersalah. So bagi aku itulah 3 pengajaran dalam cerita ni. Sekarang aku akan cakap sebab kedua kenapa aku suka filem ni, iaitu lakonan dalam cerita ni dia macam berbentuk teater tau. Dia bukan macam lakonan biasa-biasa kau tengok yang orang lain berlakon. Kalau kau tengok cerita P. Ramlee sebelum ni, cerita yang komedi dan sebagainya, dia punya lakonan tak macam ni. Tak. Ini lakonan dia, aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang aku nampak macam teater sikit. Aku tak tahu sama ada betul ke tak terma yang aku gunakan ni, tapi daripada apa yang aku nampak, dia nampak macam teater. Antara sebab lah kenapa aku cakap dia macam berbentuk teater, ni aku cakap macam dia punya environment, okay? Environment dia, hujan lebat, angin kuat tu yang sampai dia punya tingkap terbuka tertutup tu. Lepas tu waktu scene yang ni Buyung dengan terna impian tu bergaduh dekat atas pentas tu, angin taufan datang, angin ribut dan sebagainya datang, kilat, guruh.
aku rasa itu macam teater lah. Sebab dia macam dramatik tau. Dia macam satu cara yang dramatik untuk menunjukkan bahawa saat itu adalah saat yang sangat genting, saat yang sangat climax. Okey, tu suasana yang aku nampak dia agak dramatik sikit ataupun dia macam berunsur teater sikit. Dan sekarang kita pergi kepada lakonan. Lakonan yang aku nampak lah dia macam ada berunsur teater sikit. Pergi kepada Buyung, dia ada kat atas sampan. Lepas tu yang Afida marah kat dia tu, lepas tu Buyung dengan kawan dia semua tutup mulut dalam waktu yang sama. So waktu tu aku macam nak tergelak pun dia. Tapi yelah, dia teknik lakonan dia macam tu tau. Teknik lakonan dia macam teater. Aku tak tahu sama ada apa yang aku cakap ni betul ke tak teknik teater. Tapi aku nampak dia lebih kurang sama macam tu. Jangan tak malu. Lepas tu ni, waktu Bongkok nak kena pukul dengan Buyung kan, waktu Bongkok dia dah kena ikat. Lepas tu tiba-tiba Buyung nak pukul dia. Lepas tu cara dia terkejut tu macam ni lah. Macam lain pula aku tapi macam tu lah. Okay. Lepas tu ni, kawan-kawan Buyung dengan kawan-kawan Afida. Kau tengok kan, gaya diorang semua sama. Masa diorang palingkan badan. Waktu tu kan dah berdiri, berderet kan. Itulah yang bagi aku macam teknik teater sikit lah. Kenapa si Buyung bising-bising? Sebab bukannya kambing. Berkawan. Lepas tu diorang macam waktu diorang membuli tu kan macam ramai aku rasa cara diorang gelak bila diorang membuli. Aku tak tahu kenapa, padahal orang lain pun gelak sama je. Tapi aku rasa dalam cerita ni gelak dia lain sikit. Dia macam memang nampak teater. Tak tahu macam mana. Tak tahu macam mana nak cakap. Okay. Okay, lepas tu bila Bongkok dia dah sedih sangat kan. Yang waktu tiba-tiba hujan turun, yang dia nak pergi ke alam bunian tu, dia ada dekat kawasan kubur. So waktu dia sedih tu, dia macam menangis macam ni. Sorry. Tapi macam tu lah. Bila dia dengan bunian kan, lepas tu yang si penghulu bunian kata dia tak boleh bersama sebab dia daripada dunia manusia, yang ni daripada alam bunian. Lepas tu bila dia sedih kan, dia macam ni lah. Beredar pun, waktu dia beredar pun kan, kepala mesti tunduk. Tu waktu yang aku rasa memang nampaklah kesedihan dia. Okay. Boleh memilih Puteri Bunian lagi. Lepas tu ni, waktu si Bongkok masuk semula ke alam manusia, Bongkok kata dia dah pergi selama 3 hari je, tapi Abang Samad kata 3 tahun. Lepas tu dia buat macam ni. 3 tahun. Kau meninggalkan kampung ini sudah 3 tahun. Sebab tu aku cakap dia punya cara lakonan macam lakonan teater. Tak tahu lah sama ke tak. Tak tahu lah apa yang aku cakap ni betul ke tak. Tapi lakonan dia lain sikit. Dia bukan lakonan yang natural. Dia lakonan yang perlu practice for macam a long time macam tu. Okay. Jadi itu adalah 2 sebab kenapa aku suka filem ni, dan yang aku akan ceritakan pasal detail dalam filem ini yang aku nampak dan aku rasa perlu dipuji, iaitu first kali
prosthetic makeup dan juga poster badan bongkok. Masa zaman dulu, tak pasti macam mana dia buat prosthetic makeup, lepas tu dengan nak buat hunch dengan bongkok belakang tu kan. Bagi aku maybe agak susah, tapi tak tahu macam mana diorang buat. So aku pujilah ke arah tu sebab memang nampak macam agak menakutkan juga dia punya prosthetic makeup tu. Lepas tu posture badan dia sebagai bongkok. Kan actually dia menjadi bongkok agak lama dalam cerita ni. Jadi untuk mengekalkan kedudukan dia sebagai bongkok kan, sebab dia kena menjengkitkan kaki. P.Ramlee kena menjengkitkan kaki dia sebagai bongkok dalam lakonan ni. Susah lah kalau untuk mengekalkan posture tu. So itu adalah antara detail yang bagi aku kita patut puji. Benar Bang Selamat. Apabila besok fajar menyingsing, aku pergi jauh. Okey, kemudian teknik editing dalam cerita ni. Kapal dalam alam bunian tu, waktu yang dia terbang tu, tak tahu macam mana diorang buat. Tapi bila fikir balik, P.Ramlee pun ada juga buat tikar terbang. Dalam cerita apa benda tak ingat kan. So dia sama. Aku rasa dia buat teknik yang sama. Lepas tu halimunan. Tak pasti macam mana diorang boleh edit Teruna Impian tu jadi halimunan. So it's a good editing actually pada zaman tu bagi akulah. Lepas tu ni, pakaian alam bunian. Kan sebab dia hitam putih tau. So kita tak nampak betapa cantiknya pakaian tu. Tapi kalau alam bunian diorang buat lain sikit. Dan akulah penghulu bunian. Lepas tu perkara yang kita perlu puji, of course, suara P.Ramlee. Suara P.Ramlee, ya Allah, mendayu-dayu sangat. Suara P.Ramlee kan, bila dia menyanyi, sangat lain. Even dengan penyanyi-penyanyi yang sama waktu dengan P.Ramlee pun, tak sama weh cara nyanyian dia. Lain sangat. Kalau korang dengar dalam lagu ni kan, first kali P.Ramlee menyanyi waktu dia dekat Istana Bunian tu. Waktu dekat Istana Bunian tu, aku dengar suara dia macam, wish, bapak sedap gila. Sebab actually sebelum ni aku pernah je dengar P.Ramlee menyanyi, tapi maybe aku tak berapa pentingkan sangat kot benda-benda macam tu. Tapi dalam cerita ni aku dengar suara P.Ramlee sangat sedap. So korang kena dengar weh. Dalam cerita ni lagu P.Ramlee menyanyi lagu yang dekat Istana Bunian tu, aku tak ingat tajuk dia. Lagi satu yang Tudung Periuk tu, waktu yang Teruna Impian dah datang jumpa orang ramai dekat pentas tu kan. Waktu tu dia menyanyi sangat sedap, sangat mendayu-dayu. Cara dia menyanyi berbeza. Kalau orang zaman tu pun tak dapat menyanyi menggunakan cara P.Ramlee menyanyi, apatah lagi dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang pun aku rasa tak ada yang boleh menyanyi seperti P.Ramlee. So ya, kita patut memuji cara P.Ramlee menyanyi. Indahnya Istana Bunian, putri bunian manis menawan. So sedap, sangat sedap. Lain, sangat lain. Nyanyian P.Ramlee sangat lain. Okay? Itu adalah perkara-perkara yang aku suka dalam cerita Sumpah Orang Minyak. Dalam masa sama, walaupun aku sangat memuji filem ni, walaupun aku sangat suka filem ni, bagi aku filem ni masterpiece. Epic battle. Epic je lah. Bagi aku filem ni masterpiece dan juga epic. So korang perlu tonton filem ni. Tapi dalam masa sama, filem tak akan ada yang perfect. Okay? Dalam filem ni pun bagi aku ada kekurangannya. First of all, aku tengok filem ni tajuk dia Sumpah Orang Minyak. Tapi sebenarnya tajuk dia sangat clickbait. Kita zaman sekarang, YouTube thumbnail buat clickbait. No, P.Ramlee dah buat dulu dah clickbait. Filem ni tajuk dia Sumpah Orang Minyak. Orang minyak keluar bila?
20 minit terakhir je. Filem ni 1 jam 30 minit. 20 minit terakhir je weh. Orang minyak muncul. Kau rasa? Kalau akulah pergi tengok wayang, aku sakit hati. Tapi nasib baik dialog dia sedap sangat. Aku boleh maafkan tajuk Sumpah Orang Minyak tu. Tak, masalahnya, kenapa nak letak Sumpah Orang Minyak? Kenapa tak letak tajuk dia Si Bongkok? Kenapa tak letak tajuk dia Si Cantik dan juga Binatang? Ataupun tajuk dia Teruna Impian? Kenapa? Sebab bagi aku, Si Bongkok makan masa daripada minit awal sehingga ke sejam macam tu. Cerita bongkok sahaja. Tiba-tiba, Orang Minyak akhir-akhir sekali. 20 minit akhir. Macam, kenapa nak letak tajuk Sumpah Orang Minyak? Tu aku pelik. So ya, clickbait. Anyway, macam aku cakap, aku boleh maafkan disebabkan dialog yang sangat sedap. Kan, aku rasa kalau orang zaman sekarang lah buat cerita clickbait macam ni, aku dah marah lah dengan dia punya dialog tak apa-apa. Memang kena maki lah aku rasa zaman sekarang. Tapi nasib baik dengan dialog yang sedap, jalan cerita yang mantap. Okay, aku boleh maafkan tajuk cerita macam ni. Tajuk cerita yang clickbait macam ni, that's okay. Sebab kedua kenapa aku tak suka adalah, tak adalah aku tak suka, dia macam ada elemen, beberapa elemen yang aku tak suka dalam cerita ni. Antaranya adalah elemen background muzik dia. Kan ada waktu-waktu kalau korang tengok kan, tiba-tiba je lagu suspend keluar. Kau pun pelik dah kenapa tiba-tiba ada suspend ni. Padahal tak ada apa-apa jadi weh. Bila kau tengok 1-2 minit lepas tu, lagu biasa. Dia bukan lagu, dia muzik. Dia muzik background dia. Aku tak bijak dengan lu. Kita maju. Perniagaan kita maju. Tidakkah kenal lagi padaku? Si Bongkok. Sangat pelik. Kenapa dia letak muzik background macam tu. Tapi aku rasa lah maybe sebab dia nak bagi elemen teater tu, aku rasa. Aku rasa maybe. Kalau aku bandingkan lah dengan filem yang lain, aku rasa dia macam ni lah. Macam filem seram. Kau expect akan ada jump scare, tapi actually tak ada jump scare. Dia lebih kurang macam tu tau. So lebih kurang macam ni lah muzik dia. Kau expect ada something suspend berlaku, tapi tak ada. And then ni awal-awal tu dia ada letak satu rumah banyak-banyak dekat tu, dan actually korang boleh nampak itu adalah miniature. Tak tahu lah, aku just boleh nampak lah. Kalau dalam filem zaman sekarang, tak silap aku, Tombiro dia ada kan, dia nak buat yang rumah atas pokok tu. So diorang buat miniature actually. So actually diorang tak duduk atas pokok betul-betul lah dalam cerita ni. Kau gila atas pokok nak duduk. Jadi diorang buat miniature. Nampaklah macam diorang ni duduk atas pokok, tapi padahal tak pun. So sama juga macam dalam cerita ni, dia buat miniature rumah banyak-banyak tu. Tapi actually aku boleh perasan. Kalau macam dalam cerita Tombiro, aku tak boleh perasan. Maybe sebab editing yang bagus. Tapi dalam filem ni memang nampak sangat lah. And okay, ini lagi satu aku tak faham. P.Ramlee dah bertukar menjadi orang minyak waktu dia nak menodai perempuan-perempuan tersebut kan. Kenapa perempuan-perempuan tu tak lari? Tak faham. Adakah cerita ni dia lebih kurang macam cerita seram, yang macam kita dapat rasa bilik tu macam menyeramkan. So kita pun pergi kat bilik tu. Tiba-tiba kita macam dah sampai depan bilik tu, tak jadi buka. Kita pun macam terfikir, kenapa aku ada kat depan bilik ni? Adakah dia menggunakan elemen yang sebegitu? Maybe dia dah nampak orang minyak tu, so dia macam menyerah diri je ke macam mana? Kita tak ada kat tempat perempuan tu, so kita tak boleh nak cakap. Tapi sebagai penonton, aku sangat bertanya-tanya, kenapa perempuan tu tak lari? Kenapa kau tak lari, Kak? Hidup kau masih panjang kalau kau boleh lari. Tapi itulah.
Dia tak lari. Nampak macam mana? Tapi lah kalau lari tak jadilah cerita ni, betul tak? So sebab itulah agaknya. Dan sebab terakhir, kenapa aku tak suka beberapa elemen dalam cerita ni. Aku suka filem ni. Kau jangan salah faham. Aku suka sangat filem ni. Tetapi ada beberapa elemen yang aku tak suka. Kenapa waktu P. Ramlee tu dah jadi terna impian, yang waktu dia tidur atas katil tu, yang dia cakap dengan Puteri Bunian tu, Inginkah kau mendengarnya? Kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di duniaku. aku faham lah dia cantik tak ternilai. Tapi gunalah ayat-ayat yang lebih indah. Filem ni daripada awal, dialog dia dah indah. Memuji perempuan menggunakan ayat indah tak susah. Terlalu banyak ayat-ayat pujian yang diberikan kepada perempuan yang aku dengar sangat indah. Sangat indah weh. Tapi dalam cerita ni tak ada. Tu yang aku macam bengang. Kenapa tak ada? Kenapa? Cakaplah kan. Rambutmu hitam ikal mayang ataupun bibirmu munggil, hidungmu mancung, pipimu tembam, matamu bundar. Apa salahnya? Pujilah lebih sikit. Tapi tak. Mukamu seperti Puteri Bunian kacukan Melayu dan juga orang putih. Apa salahnya cakap macam tu? Tak salah. Pujilah lebih sikit kan. Cakaplah bulu matamu lentik seperti penyapu ke. Ataupun boleh je cakap keningmu nipis seperti dompetku ke. Ataupun boleh je cakap pipimu tembam seperti pau. Bibirmu merah seperti darah. Matamu bundar seperti angka kosong. Apa salahnya? Gigimu putih seperti kain kapan. Apa salahnya cakap macam tu? Tapi tak cakap. Dalam cerita ni tak cakap. So aku sedih. Aku sedih kat situ, okay? Tak, daripada P. Ramlee sebenarnya cakap, adakah kau mau mendengar? Aku memang dah expect, aku akan dengar kata-kata pujian ni. Tapi tak ada. So kat situ, aku dah sakit hati sikit. So itu je buat masa sekarang bagi filem Sumpah Orang Minyak ni. Dan aku sangat-sangat suka filem ni. Dan aku rasa kalau korang tonton, korang pun aku suka. Lebih-lebih lagi kalau korang peminat filem-filem klasik, korang peminat filem P. Ramlee, korang peminat filem yang ada pengajaran, korang peminat filem dongeng, korang minat filem yang penuh syarat dengan pengajaran, korang akan suka filem ni. Sumpah. So korang kena tengok, okay? Korang tak silap saya, masih ada lagi kat Astro. So pergi tonton. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan jumpa lagi. Bye. Tudunglah periuk, hai pandailah menari. Tarianlah anak, tarianlah anak, putra mahkota.